istilah akal. Kita tengok saja makanan, kita kata kenyang. Sedangkan yang kita lapar tu saja tidak bersandar pada makanan. Sebab duduk tak fikir makanan pun lapar dah. Tak fikir apa-apa lapar dah. Nampak? Terutama macam budak-budak. Fitrah budak-budak ni, kita tengok Allah buat lapar ni, tak perlu kita tunjuk handphone kat dia. Sekarang main handphone kan, mak-mak moden kan. Nak lapar tak? Ni, nak makan tak? Kita tunjuk. Ni makanan ni, lapar tak? Lapar tak? Kita pun risau, macam mana anak aku nak makan ni? Kita pun ajar dia, lapar nak? Lapar nak? Tak ada. Tahu-tahu dia lapar, tahu-tahu je makan. Mana-mana. Maka kalau kita lihat di sini, lapar ni pun tidak di dalam kawalan kita, apatah lagi kenyang. Maka kenyang dan lapar di dalam kekuasaan Allah, bi qudratillah. Maka cukup yang dia katakan di sini adalah cukup yang memberi maksud kepada yang lebih besar, yakni dalam tafsiran rezeki. Mengurus rezeki kita, yang mentadbir seluruh keperluan hidup kita. Yang ini kita nak faham dengan lebih dalam, supaya kita tidak terperangkap dengan fitnah dunia. Terperangkap, malah yang lebih besar, masuk kita dalam lembah syirik khafi, tersembunyi. Malah terperangkap kita dengan syirik jali, jelas pula. Yang bergantung kita cukuplah kita cukup bergantung yang mengenyangkan kita makanan. Berapa orang yang makan tak kenyang-kenyang, rupanya dia bela saka. Dia makan tak kenyang-kenyang ni apa hal ni? Saka dia bela je. Satu periuk dia makan tak kenyang-kenyang, contoh. Atau ketika sakarat, yang menghilangkan haus air, waktu itu minta air, bagi air tak hilang haus, bagi air tak hilang haus, bagi tak hilang-hilang, kerana waktu itu bukan air yang menghilangkan haus. Nah, sedang mata Allah SWT, bila kita menurunkan perbincangan ini dari sudut hakikat, tanpa sedar, ini kita tanpa sedar. Kalau sedar tu kita cakap cukup, yang mencukupkan, yang mengenyangkan ini adalah makanan, ini adalah nasi, kita keluar dah kalimah syahadah tu. Kalau ulama membahaskan syirik jali dah, kerana qasad dia, tujuan dia selain Allah dah tu. Kerana kalau kita bahaskan balik yang mentadbir hidup, tak ada satu pun yang boleh menentukan lapar, tak ada satu yang boleh menentukan kenyang. Tapi kita diuji dengan makanan. Allah uji dengan makanan, Allah datang dengan makanan. Sebab tu lepas makan alhamdulillah, sebelum makan bismillah, lepas makan alhamdulillah, puji Allah, sebelum makan bismillah dengan nama Allah. Tapi berapa ramai manusia ni qalilan ma tashkurun, sedikit sangat yang ingat kepada pemberi nikmat. Ingat Allah, makan ingat Allah. Biasa ingat lapar, biasa orang makan ingat lapar, ingat sedap, ingat lauk, ingat benda. Nah, kita cerita perbincangan yang kedua pula. Ni bab makan. Bab makan boleh kita kata tak apalah, kita mungkin faham sikit lah. Bab duit parah lagi ni. Bab duit ni tuan, kalau bab makan sifatnya yang menceritakan bab makan ni adalah lebih besarnya rezeki, rezeki. Dalam bab duit tak ada kaitan dengan rezeki kah? Nak keluar pergi kerja cari rezeki tu benda. Cari apa? Dia sebut berlapik cari rezeki, ustaz. Dia kalau cari duit tu nampak sangat mata duitan. Gimana cari duit? Allah, keras sangat bunyi tu. Gimana cari rezeki? Nah, padahal kita nak cuba nisbahkan rezeki yang kita nak tu, serupa macam makanan lah. Lapar, cari makan. Tapi kok ada rezeki mana-mana ke? Dia sebut. Orang tak sebut lah direct cari nasi, tak. Dia ada berlapik. Malah doa pun minta warzuqni, rezekikanku.
Tak ada imam doa, ya Allah bagilah makan pagi ni ya Allah, katanya. Ada. Kita pula kita sebagai ketua keluarga nak memastikan anak kita ni, isteri kita ni semua makan, kita berdoa, ya Allah bagilah anak-anakku ni makan hari-hari ya Allah. Bagilah isteri aku ni makan ya Allah. Bagilah makan, pening dah. Nak makan apa ini hari Nasi ayam ya Allah. Mi goreng, spaghetti, anak belakang chicken chop ya. Dah macam make order pula, makanan order. Dah macam make order pula kalau tuan-tuan spesifik nak makan apa. Nampak? Kita rangkulkan. Ya Allah kurniakanlah rezeki yang halal, rezeki yang thayyiban, kan? Wa ilman nafi'ah, amalan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Nampak? Kita sebut tu sebenarnya dah disandarkan dengan iman tu. Doa ni bukan dengan akal. Doa ni dengan iman. Sebab bahasa-bahasa doa semua bahasa-bahasa iman. Warzuqni tu bahasa iman, bukan bahasa akal. Akal tak nampak lagi apa nak datang ni. Akal tak tahu lagi. Sebab tu rezeki ni tidak boleh dikhususkan kepada satu benda je. Sebab rezeki tu asalnya bukan benda. Rezeki tu asal dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu pada segala kejadian. Rupanya ramai tak boleh baca. Ramai juga tak boleh baca. Ingat pandai dah baca. Pandailah ustaz saya baca ni. Kalau pandai baca, tak adalah Allah kata ramai yang sesat, ramai yang tak bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sebabnya nak baca tu adalah hati. Kita mungkin boleh menguasai bacaan dan bentuk tulisan. Kita baca ejaan, kita menguasai banyak bahasa, tapi bahasa hati tak kuasai. Bahasa hati kita tak kuasai. Menyebabkan Allah kata yang buta bukan mata tapi hati dalam dada. Buta tuli, buta kayu. Ketika kita sebut bacaan itu patut dibaca dengan iman, kita baca dengan bahasa akal. Lah kali kita duk tafsirkan rezeki itu duit, rezeki itu nasi. Akhirnya kita kata nasi yang mencukupkan kita, duit yang mencukupkan kita. Saya cukuplah ustaz, saya cukuplah. Cukup apa? Saya cukuplah dengan amount ni. Habis kalau tak ada duit, tak cukup saya. Masalahnya topik apa perkataan tak cukup tu. Kalau yang kita detail tak apa, spesifik. Contoh nak isi minyak berapa, cukup tak? 5 liter. Terang-terang nampak tuan. Nak isi berapa ni? 5 liter. Cukup 5. Cukup tu tak apa, tu spesifik akal. Ada bahasa-bahasa akal yang kita boleh ukur direct. Tapi kalau bahasa-bahasa yang lebih luar, rezeki berapa duit nak kena ada, cukup tak kita, berapa nak cukup, kita nisbah pada kehidupan, kita kena jawab hasbi Allah. Hasbi Allah, cukuplah Allah dalam hidupku. Sebab yang banyak saya urusan itu bukan urusan tentang saya, itu tentang Allah, terutama dalam bab rezeki. Tapi manusia hari ini cuba nak ambil alih kuasa Allah, dia nak berebut kuasa dengan Allah Ta'ala. Maka bila kita kata cukuplah Allah, mana boleh, dia berani nafikan, berani dia melancarkan peperangan dengan Allah. Sedangkan topik yang kita bincang tu terang-terang topik rezeki. Bak duit rezeki, bak makan rezeki. Kalau bak makan, kalau kata nak cukup tu, kiralah resepi makanan. Resepi dua. Ini cerita bukan resepi, dia cerita cukup tentang kehidupan. Yang mencukupkan saya ini, amount ini. Kalau ditanya berapa nak cukup, berapa kena ada duit, kita pun cakap, dulu kita mula-mula kerja, cukuplah saya 1,000 duit. 1,500 saya banyak dah ni. Cukuplah 1,500. Sekarang berapa pakai? Dah makin tambah ustaz. Dulu harga barang boleh lah macam ni, sekarang dah macam ni pula. 500 kan, tak macam dulu 500. Dah
Dulu kita kenapa kita buat satu tafsiran cukup, kita gaji 1,500? 1,500 banyak dah tu, cukup dah. Sekarang 3,000 tak cukup, 5,000 tak cukup, 10,000 tak cukup. Soalan yang cukup kan apa? Kita mau jawab duit. Nah, menyanda lagi sekali. Orang tak berani nak menyatakan bahawa cukuplah Allah. Yang bagi masjid, alhamdulillah. Bolehlah kita cakap terang-terang kat sini. Cuba kalau di luar masjid cakap macam ni. Cuba luar masjid cakap macam ni. Masuk masjid balik, suruh masuk masjid balik dah. Luar masjid cerita lain, dalam masjid cerita lain. Sidang jemaah mata Allah SWT. Dalam surah Al-Fat ayat 28, Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida." Tuan-tuan sidang jemaah mata Allah SWT, hebatnya kefahaman kita ni bila kita sandarkan kepada yang hak. Yakni perkataan walaupun manusia adat nak cakap pergi kepada kebendaan adat, cukup ni bahasa adat, tapi datang iman, kita nak ambil alih perkataan cukup kepada perkataan iman, perkataan yang hak, yakni kepercayaan yang lebih besar. Mungkin dulu kita cukup faham dengan keadaan yang terhad, tapi bila mari ngaji, mari faham, perkataan cukup tu saja tidak boleh tak pada benda, tak boleh, cukuplah, tak boleh. Sebab Allah kata yang bermasa surah Al-Fat 28, Dialah yang telah mengutuskan Rasulnya, yakni Nabi SAW, Muhammad SAW, dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar. Agama yang benar, yakni kepercayaan yang benar. Tadi kita dok bincang cukup-cukup ni tuan-tuan. Kalau tak dibahas dengan petunjuk Allah, nak kaitkan dengan rezeki, kena ada petunjuk lah, hidayah. Kalau tak ada hidayah dan petunjuk, macam nak cerita bab rezeki? Satu, keduanya, dah kita cerita tadi, kita bincang tuan-tuan, kemudian jadi pegangan tak? Jadilah pegangan. Bila jadi pegangan, kesan tak dalam hidup kita? Berkesan lah. Tapi hari ini kalau tidak dikaitkan dengan agama yang benar, dengan pegangan yang benar, maka dia jadi kepercayaan. Walaupun kita solat tuan-tuan, tapi kepercayaan kita, yang cukupkan aku bukan Allah. Jadi kepercayaan tuan-tuan. Tanpa sedar, doktrin masuk, dipanggil perang saraf. Akal kita terima je, nak pula nampak, tengok, iyalah, kita duk ikut saja. Seeing is believing, kata orang Jawa tu. Iyalah, tak cukup lah. Kita ambil bulat-bulat apa yang ada depan mata, sedangkan yang ada depan mata belum tentu kita boleh ambil bulat-bulat. Sebab tu kata Allah, aku hantarkan Rasulnya, Allah kata, supaya membawa hidayah dan petunjuk dan kepercayaan yang benar, supaya, ini kesan dia tuan-tuan, supaya dia memenangkan dan meninggikan atas segala bawaan agama yang lain. Kita punya kepercayaan tadi tuan-tuan, dia akan mengatasi semua kepercayaan yang ada, kerana semua percaya yang cukup itu benda. Kita percaya yang cukup itu Allah yang menjadikan benda. Jadi daripada saya letakkan amount 1 million, baik saya letakkan Allah, letakkan berapa yang aku nak. Silap-silap Allah kata kamu kena ada 2 juta sebulan. Why? Sebab kamu punya expenses dalam 5 tahun akan datang besar. Kamu nak sara anak yatim, kamu nak bagi infak kat masjid, kamu nak gini. Jadi aku bagikan kamu 2 million. Selang 5 tahun selepas itu, 2 million ni dah tak cukup bagi kamu, akan naik 5 million. Selang 10 tahun akan datang, Allah kata 5 juta dah tak cukup bagi kamu, letak 10 juta. Sebab apa? Legasi makin besar, perjuangan makin besar. Dia tu tak pada diri, ya Allah cukupkanlah. Yang kita faham cukup kita matematik 1 campur 1 2. Parah lagi cukup untuk diri sendiri, berat lagi tuan. Untuk diri sendiri je. Tidak fikir jiran sebelah yang susah, pakai miskin, anak yatim, kerja agama, berapa duit nak kena ada.
Maknanya sidang mata Allah SWT. Kerja mencukupkan ini, Allah kata, yang menyebabkan kita akan menguasai benda ini, mengatasi orang yang duduk pada benda, yakni orang yang bersifat cukup benda, dia ingat dia dapat 1 juta, dia lega. Dia lega dan dia selesa dengan 1 juta, akhirnya dia lalai dan dia jatuh balik. Dia boleh jatuh. Tapi kalau kita ini tak terikat dengan 1 juta, tengok 1 juta, ya Allah, Kau yang mencukupkan, ya Allah, bila-bila boleh habis. Aku tak tahu apa yang terbaik. Maka kita tak terikat dengan amal. Sebab tu bila ada 1 juta, tak rasa macam sakda. Sebab kita tak tahu apa jadi. Jadi kita uruskan dengan baik. Kita tak jadi terlampau bakhil, kita tak jadi terlampau boros. Kalau terlampau bakhil, oh tak boleh, saving. Nanti kan tak cukup kan masa depan. Orang-orang yang tidak ada kefahaman tentang iman, maka dia akan terikat, terperangkap dengan kebendaan. Maka ini jumud, tuan-tuan. Orang Islam tidak diikat dengan pemikiran jumud. Malah orang Islam kata, istilah the more you give, the more you get, itu datang pada Islam. Lagi banyak kita bagi, lagi banyak Allah masukkan. Sebab Allah based on budget. Allah kata no shilling budget. Allah kata, kita je yang letakkan budget sendiri. Allah tak pernah letakkan berapa kamu nak pakai. Ya Allah, selagi ada jalan, ghairi hisab. Ghairi hisab lah tuan-tuan. Kalau kira duit kita pada awal balik kita sampai sekarang berapa juta, lebih rasa. Kira campur, lebih pakai kita ni. Lebih tuan-tuan. Campur ni luar daripada kemampuan. Akal ni, tak logik kita boleh pakai banyak macam ni yang. Iyalah. Sebab tu orang beriman, dia boleh menguasai benda yang mustahil.